Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam Berita Pagi edisi 2 Jun 2021. Saudara, 16 pesawat tentera udara China dikesan melakukan penerbangan mencurigakan di ruang udara zon maritim Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah. Menurut Panglima Tentera Udara Tan Sri Akmal Abdul Samad, insiden itu merupakan cubaan mengancam kedaulatan negara semakan mendapati pesawat tentera China itu merupakan pengangkut strategik yang berupaya melaksanakan pelbagai misi. Insiden tersebut dikesan Radar Pusat Pertahanan Udara Sarawak pada pukul 11.53 pagi Isnin. Jelas Tan Sri Iqbal lagi pesawat berkenaan dikesan terbang secara formasi tactical in-trail pada jarak 60 batu nautika antara satu sama lain. Formasi itu juga terbang dengan pattern dan haluan yang sama menggunakan satu titik laluan masuk dan keluar. Mereka kemudiannya didapati mengubah arah penerbangan di ruang udara bertingkah tinggi Ali yang berkepentingan kepada negara. Ekoran itu, pesawat Hawk 208 dari Pangkalan Udara Labuan diletak dalam keadaan siap sedia. Beberapa percubaan untuk mengarahkan pesawat menghubungi kawalan trafik udara dilakukan, namun keengganan mereka memaksa pesawat pemintas digerakkan untuk melakukan identifikasi visual. Menurut Tan Sri Akmal, insiden ini adalah perkara yang serius terhadap ancaman kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan berdasarkan kepadatan trafik udara di dalam laluan penerbangan Airways di dalam Kota Kinabalu KKFIR. Susulan insiden serius ini, Kementerian Luar akan mengeluarkan nota bantahan diplomatik dan memanggil Duta Besar China ke Malaysia untuk mendapatkan penjelasan berhubung pencerobohan itu. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein melalui satu hantaran di laman sosialnya menyatakan beliau akan menyampaikan kegusaran serius Malaysia mengenai perkara ini kepada rakan sejawatnya di China. Pendirian Malaysia amat jelas walaupun mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar, namun tidak sesekali akan berkompromi jika membabitkan isu keselamatan negara. Malaysia akan tetap teguh dalam mempertahankan maruah dan kedaulatannya. Dalam perkembangan lain, segala maklumat yang diterima kerajaan berhubung Dr. Noor yang didakwa sebagai warga negara Malaysia ditahan pihak Israel telah diserahkan kepada PDRM dan agensi berkaitan. Datuk Seri Hishamuddin berkata masih terdapat keraguan dalam laporan awal berhubung siasatan mengenainya. Semua sedia maklum isu berkaitan dengan rakyat kita yang berada di sana, isu yang berhubung kait dengan Israel, bercampur baur dengan emosi, dan kita sebagai satu kerajaan yang bertanggungjawab, kita hanya boleh membuat pendirian bersandarkan kepada fakta, dan fakta itu hanya dapat kita rumuskan selepas siasatan yang dibuat oleh agensi-agensi yang berkenaan. Dan dalam kes ini, agensi yang bertanggungjawab ialah pihak PDRM dengan agensi-agensi risikan yang telah pun kita gerakkan. Beliau menyatakannya selepas melancarkan kempen pengumpulan dana bantuan kemanusiaan dari Malaysia untuk Palestin yang diadakan secara maya. Wisma Putra sebelum ini menggesa dua pemilik akaun Instagram tampil dalam mengemukakan maklumat berkenaan Dr. Noor selepas perkongsian mengenai penahanannya oleh pihak Israel tular di media sosial. Ini berikutan Wisma Putra tidak dapat mengenal pasti butiran peribadi serta perincian insiden yang menimpa Dr. Noor. Dalam pada itu, kerajaan menerusi Kementerian Luar menyokong usaha Persatuan Bulan Sabit Merah MRCS dalam melaksanakan kempen Humanitarian Aid Fundraising bagi membantu rakyat Palestin. Datuk Seri Hishamuddin berkata, buat masa ini sumbangan yang diperlukan adalah dalam bentuk kewangan. MRCS menyasarkan kutipan dana sekurang-kurangnya RM1 juta hingga akhir bulan ini. Kita mengalu-ngalukan apa jua usaha daripada mana-mana pihak yang boleh membantu, kerana kita dah tahu bahawa gencatan senjata pada 21 Mei hari itu memberikan kita ruang sekurang-kurangnya untuk memberi fokus kepada usaha membantu dalam program-program kemanusiaan. Dan sebab itu kerjasama MOFA dengan Bulan Sabit Merah hari ini bersama dengan Tengku Puteri Tan Syafinas
merupakan usaha awal kita untuk melibatkan seramai mungkin. Dr. Yunus. Dana yang dikumpul MRCS ini akan disalurkan ke dalam akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin di bawah sediaan kementeriannya yang akan diserahkan terus kepada Palestinian Red Crescent Society (PRCS). Malaysia mengulangi gesaan agar akses kepada vaksin COVID-19 diberi kepada semua negara tanpa ada kekangan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan pandemik yang melanda dunia ketika ini dapat ditamatkan sekiranya penduduk sejagat menerima vaksin secepat mungkin. These vaccines must be affordable and accessible to all. We joined the COVAX facility to facilitate the equitable distribution of COVID-19 vaccines globally and commend the WHO for spearheading this effort. I'm delighted to note that Malaysia has started receiving the delivery of the vaccines procured through COVAX. But unlike countries from the West, we have to wait for our supplies initially trickling in, which brings me to this. We can only be safe when everyone is safe. Vaccine equity is still a major issue, and we cannot win this war against the virus unless everyone has equal and rapid access to vaccine. Ujar beliau, Malaysia komited meneruskan penjagaan kesihatan sejagat dengan menyediakan saringan kesihatan dan rawatan tanpa mengira status warga negara. Golongan itu juga menikmati vaksinasi secara percuma. Selain itu, pembelanjaan negara terhadap kemudahan kesihatan dinaikkan kepada RM69.3 bilion iaitu terbesar dalam sejarah. Ia turut merangkumi pelaburan dalam teknologi vaksinasi. Perdana Menteri menyampaikan ucap pertama secara maya pada penutupan Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-74 yang berlangsung di Geneva. Pemberian vaksin kepada pihak swasta, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan kerajaan negeri yang mempunyai kes penularan COVID-19 yang tinggi boleh dilakukan secara serentak dalam fasa ketiga dan 4 program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata kelulusan bagi pemberian secara serentak itu dapat dilakukan menerusi pengeluaran vaksin oleh syarikat pemegang pendaftaran produk pramaniaga Life Science Sendirian Berhad. Kita allow ataupun benarkan kawasan-kawasan wabak yang insiden rate tinggi untuk diberikan vaksin melalui kaedah kerajaan negeri, JLC ataupun swasta untuk memberikan vaksin concurrent iaitu serentak dalam fasa 2 atau 3. Fasa 1 dah selesai iaitu all frontliners yang 500,000 tu. Sekarang fasa kedua. Beliau menyatakannya selepas melawat kilang berteknologi tinggi Parmaniaga di Taman Perindustrian Pucuk Utama. Dalam lawatan itu, Dr. Ham menzahirkan keyakinan terhadap keupayaan syarikat tersebut dalam membekalkan vaksin COVID-19 Sinovac kepada kerajaan negeri dan pihak swasta pada Jun dan Julai ini. Saudara, siaran Berita Pagi di TV1 berakhir di sini. Anda boleh terus mengikuti kami Berita Pagi di saluran Berita RTM dan saluran OK. Pastinya yang sahih di Berita RTM. Ancaman COVID itu benar. Ancaman nyawa juga benar. Kapasiti hospital terhad juga adalah benar. Duduk dalam rumah masing-masing. Jangan keluar mana-mana kalau tak ada apa-apa benda penting. Kita harus bertindak dan harus ambil peduli. Siapa jaga kita? Ini cerita kita bersama saya Nadine Nordin mengupas persoalan ini. Saudara, kita bertemu kembali. 19 institusi pengajian tinggi awam IPTA di seluruh negara dirancang dijadikan pusat pemberian vaksin PPV. Cadangan itu telah dibentangkan kepada Sidang Khas Jawatankuasa Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF.
Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad dalam kenyataannya memaklumkan pemilihan IPT itu dibuat pasukan khas yang di tubuh kementerian. Sekiranya kecadangan itu diterima, 19 PPV berkenaan dijangka mampu memberi 432,000 dos vaksin sebulan. Peranannya akan diperluas secara berperingkat bagi membolehkannya mencapai 150,000 dos vaksin sehari menjelang akhir bulan ini. PPV berkenaan akan turut melibatkan tenaga kerja kesihatan universiti awam, antaranya pegawai perubatan, pegawai pergigian, pegawai farmasi, pensyarah dan jururawat. Lebih 195,000 golongan orang kurang upaya telah mendaftar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamed Harun berkata, kerjasama dijalankan dengan semua pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan bagi memastikan sasaran imuniti kelompok dengan 80% rakyat menerima vaksin dicapai. Usaha menyegerakan proses pemberian vaksin kepada golongan OKU yang berada di pusat jagaan OKU sedang dijalankan. Menyedari kesukaran keluarga membawa OKU ke pusat pemberian vaksin, kemudahan secara pandu lalu khas juga sedang diusahakan. Kalau kita ikutkan jumlah OKU yang mendaftar secara keseluruhan hampir dekat 600,000, itu 577,000. Jadi angka ini masih rendah lagi, 33%. Jadi advokasi dan juga kesedaran dan kerjasama bersama dengan pihak NGO akan kita pergiatkan untuk mendaftarkan OKU ini untuk mendaftar vaksin. Dia ada dua isu. Pertama, pendaftaran yang kita akan pergiatkan. Yang kedua, dari segi untuk menerima vaksin. Ya, alhamdulillah Persatuan Orang Buta Malaysia, kompleks premis mereka itu kompleks MAB telah dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin. Jadi ini sudah pasti akan membantu golongan OKU untuk mendapat vaksin dengan segera. Beliau menyerahkan sumbangan 500 bakul makanan di dua kawasan projek pemurahan rakyat PPR iaitu PPR Seri Sarawak dan PPR Desa Rojang di Ibu Negara. Sumbangan diagihkan kepada golongan OKU yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP. Semua kilang minuman keras diarah tutup sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa serta-merta. Keputusan itu dibuat berikutan sektor berkenaan tidak termasuk dalam kategori keperluan asas. Menurut Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kebenaran beroperasi hanya diberi kepada kilang makanan dan minuman yang melibatkan sektor keperluan asas. Dalam tempoh ini, semua sektor perkilangan diarah tutup kecuali 12 kategori sektor termasuk aero angkasa, makanan dan minuman, barang penjagaan diri, bahan pencuci serta kesihatan. Sebagai manifestasi solidariti dan sokongan usaha kerajaan, penjawat awam bakal menyumbang sebahagian daripada imbuhan tetap kerajaan ITK dan imbuhan tetap khidmat awam ITKA kepada akaun amanah bencana. Ia masing-masing membabitkan pengurusan tertinggi JUSA C, B dan A ke atas serta grade 44 hingga grade 56 dan grade 29 hingga grade 41. Inisiatif tersebut disambut baik kekitangan awam dalam membantu memerangi dan melandaikan lekuk jangkitan COVID-19. Saya menyokong penuh usaha pengurangan allowance pejabat awam sebagai manifestasi solidariti kami terhadap usaha kerajaan mendepani COVID-19. Sebagai salah seorang pejabat awam, sumbangan kecil ini saya berharap dapat membantu kerajaan dalam usaha untuk memerangi COVID-19 pada ketika ini. Stay home, stay safe. Saya menyambut baik inisiatif ini yang dilihat dapat membantu kerajaan, terutamanya sistem kesihatan negara dalam memerangi pandemik COVID-19. Semoga manifestasi solidariti ini sedikit sebanyak dapat menjadi asbab kebaikan buat diri saya dan semua penjawat awam, dan sama-sama kita meningkatkan dan memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan negara. Kekal di rumah, kekal selamat.
Pasangan suami isteri dicekup kerana disyaki terlibat eksploitasi kanak-kanak. 16 anak yatim dipercayai menjadi mangsa mereka sejak 4 tahun lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Brickfield, ACP Anwar Omar, mangsa merupakan penghuni sebuah rumah anak yatim di Kulim, Kedah. Mereka dibawa suspek yang berusia 54 dan 55 tahun untuk tinggal bersama sejak 2017. Sejak itu, mereka dijadikan buruh dan diarah melakukan kerja setiap hari. Kegiatan terbongkar selepas 14 kanak-kanak itu berjaya melarikan diri dan membuat laporan polis. 5 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 17 tahun dipercayai mangsa pemerdagangan orang berjaya diselamatkan. Kes dirujuk mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007. Sebuah berek pasukan gerakan AM PGA 8 pintu musnah dalam kebakaran di Limbang. Kenyataan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail memaklumkan kebakaran melibatkan berek Blok S Company C Batalion 12 PGA Limbang yang menempatkan 16 anggota PGA berstatus bujang. Semasa kebakaran, 9 anggota berada di berek terbabit, manakala 7 lagi anggota bertugas di kawasan operasi. Kebakaran tersebut telah musnahkan hampir keseluruhan berek Blok S termasuk 4 kenderaan. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Ancaman COVID itu benar. Ancaman nyawa juga benar. Kapasiti hospital terhad juga adalah benar. Duduk dalam rumah masing-masing. Jangan keluar mana-mana kalau tak ada apa-apa benda penting. Kita harus bertindak dan harus ambil peduli. Siapa jaga kita? Ini cerita kita bersama saya Nadine Nordin mengupas persoalan ini. Saudara, ini perkembangan luar negara. Thailand memperketatkan kawalan di sempadannya berikutan sekatan pergerakan penuh di Malaysia yang bermula semalam. Pasukan keselamatan diarah mempertingkat kawalan khususnya laluan-laluan tikus di 4 wilayah Thailand yang bersempadanan dengan Malaysia iaitu Narathiwat, Yala, Songkhla dan Satun. Ia bagi membendung aktiviti rentas padan negara secara tidak sah sepanjang penularan COVID-19. Komander Tentera Wilayah keempat, Lieutenant General Kriang Krai Srirak berkata, pasukan keselamatan yang terdiri daripada tentera, ranger dan polis peronda sepadan mempergiatkan kawalan di pemantauan di sepadan darat, air dan udara. Turut dilakukan tinjauan udara menggunakan drone dan helikopter. Rondaan turut dipertingkat di Waing, Sungai Golok dan Takbai di Narathiwat. Sementara itu, Governor Songkhla, Jaruwat Kriang Klau berkata, pagar sepadan Thailand Malaysia di Sadau berhampiran Kedah dan Perlis yang dirosakkan telah dibaik pulih untuk membendung warga Thai dan juga warga asing daripada menyelinap masuk ke Thailand. Kes tempatan varian Afrika Selatan pertama dilaporkan membabitkan seorang peniaga Thailand berusia 32 tahun dari Takbai Narathiwat yang dikunjungi ahli keluarga dari Malaysia. Kumpulan pejuang Hamas sedia mengadakan rundingan segera mengenai cadangan pertukaran tahanan dengan Israel. Ketua sayap politiknya Yahya Sinwar yakin wujudnya peluang untuk mencapai kesepakatan dalam rundingan itu. Yahya menegaskan 3 fokus utama akan menjadi tumpuan perbincangan selain isu pertukaran tahanan ialah pelanjutan gencatan senjata dan pembangunan semula Gaza. Tidak menyebut beberapa tahanan yang boleh dibebaskan Hamas. Yahya menegas isu pertukaran tahanan tidak ada kaitan dengan 2 lagi tumpuan perbincangan. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena lawatan Ketua Perisik Mesir Abbas Kamel ke Gaza. Abbas kini dalam misi untuk mengukuhkan gencatan senjata yang diusahakan Kairah antara rejim Zionis dan Hamas berkuat kuasa pada 21 Mei lalu. Hamas dipercayai menahan 2 warga Israel kerana memasuki Gaza, sementara Israel dikatakan menahan lebih 5,000 penduduk Palestin di penjaranya.
Kerajaan Jepun meluluskan penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer untuk golongan berusia 12 hingga 15 tahun. Bagaimanapun, kumpulan usia itu hanya akan menerima vaksin berkenaan selepas semua petugas perubatan dan warga emas menerima vaksin masing-masing. Setakat ini dianggarkan 6% penduduk Jepun sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin, jauh lebih rendah berbanding negara maju lain. Perdana Menteri Yoshihide Suga berjanji untuk mempercepat usaha vaksinasi serta memastikan semua warga emas divaksin sebelum bermulanya Olimpik Tokyo pada Julai. Dalam perkembangan berkaitan, Jepun telah meluluskan garis panduan penyimpanan vaksin Pfizer membolehkan ia disimpan selama sebulan pada suhu 2 hingga 8 darjah Celsius selepas dikeluarkan dari peti sejuk beku berbanding 5 hari sebelum ini. Awal bulan ini, Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah telah meluluskan penggunaannya untuk kumpulan usia berkenaan. Jepun meluluskan Pfizer untuk golongan berusia 16 ke atas pada Februari lalu. Perkembangan sukan. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang diumumkan kerajaan berkuat kuasa dari 1 hingga 14 Jun. Bintang berbasikal trek negara Azizul Hasni Awang menyeru semua rakyat Malaysia terutama peminat sukan berbasikal agar akur dengan arahan pihak berkuasa dalam usaha memutuskan rantaian virus COVID-19. Jelas Azizul yang juga digelar The Pocket Rocketman untuk kekal aktif, aktiviti seperti berjoging dan bersenam di kawasan kediaman juga salah satu pilihan yang ada. Assalamualaikum, hai semua. Saya tahu kawan-kawan di Malaysia akan berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan yang lebih ketat mulai hari ini iaitu 1 hingga 14 Jun 2021. Ianya perlu supaya kita dapat putuskan rantaian penularan COVID-19. Jadi, kita kena kekal berada di rumah melainkan ada urusan penting seperti mana yang dibenarkan. Apapun, kesihatan dan kecergasan perlu dijaga. Saya tahu ramai yang minat sukan berbasikal, apatah lagi saya kan. Tapi, dalam tempoh ini, kita perlu akur supaya pergerakan boleh dikawal. Jadi, memadai untuk kita kekal aktif dengan jogging dan senaman di sekitar kawasan kediaman kita. Kalau rasa gatal sangat kaki nak kayuh tu, saya sarankan anda berkayuh di rumah menggunakan trainer. Beliau berkata demikian menerusi satu hantaran video di Instagram miliknya. Beralih ke persiapan Harimau Melaya menjelang pertemuan menentang Emirat Arab Bersatu UAE. Kehadiran pemain berdarah campuran Malaysia Belgium Dian Coles diakui bakal memberi kekuatan tambahan buat skuad negara. Namun, menurut Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho, apa yang penting buat masa ini adalah mencari keserasian dalam tempoh singkat sebelum bermulanya kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Kita harap dengan kemasukan Dion Coles ni dapat sedikit kestabilan dalam pasukan kita lah. Of course, kita masih perlukan dia bermain sebagai satu pasukan dan bekerjasama sebagai satu pasukan. Yang penting dia boleh ikut segala taktikal atau disiplinan pasukan. Ya. Tegas Cheng Ho, Coles berpotensi bermain di beberapa posisi, namun keutamaan adalah di bahagian pertahanan. Untuk skuad kebangsaan kali ini, kemungkinan kita akan letak dia di bahagian tengah pertahanan kerana kita tahu selepas
Syahrul Saad dapat kecederaan, kita agak risau juga posisi tersebut, dan 2 game yang lepas kita dibolosi gol bukan 100% di pasal pertahanan. Kita perlukan kestabilan atau sesiapa yang boleh isi kekosongan tersebutlah. Kelebihan fizikal yang dimiliki pemain tersebut juga mampu memberikan impak positif kepada Harimau Melaya dalam kempen kelayakan di Dubai. Beralih ke perkembangan Liga Malaysia, pasukan PJ City FC kekal yakin dengan kemampuan dimiliki apabila mengekalkan pemain tempatan selepas jendela perpindahan kedua melabuhkan tirai semalam. Menurut pengendalinya, P. Maniam, semua pemain yang ada masih dianggap terbaik bagi menghadapi baki cabaran musim ini. Date already dah berakhir, so saya agak begitu confident lah dengan pemain-pemain yang ada sekarang ini, dan juga kita telah mengambil 2 pemain dari Piala Presiden untuk menyesuaikan diri ataupun dengan latihan dalam Super League. So mereka akan bersama dengan kita dan start training lah untuk camp based training ni. Kita telah proof lah, sebab kita pada awal-awal pasukan-pasukan lain begitu confident mereka boleh menang dengan perlawanan kita, maybe mereka boleh menjaringkan 3-4 gol, tapi dengan pemain-pemain yang ada yang telah bermain, kita telah membuktikan bahawa kita bermain dengan begitu baguslah. Maniam juga meluahkan rasa gembira kerana pasukannya memperoleh kebenaran berlatih semula secara berpusat susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam pada itu, beliau juga mengesahkan hasrat untuk membawa masuk penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Hazwan Bakri tidak kesampaian kerana pemain itu ingin kekal bersama pasukannya. Ini perkembangan sukan luar negara. Real Madrid sah mendapatkan kembali khidmat bekas pengurusnya Carlo Ancelotti. Pengendali dari Itali itu telah bersetuju untuk membimbing Real dengan kontrak 3 tahun. Kehadiran Ancelotti bagi menggantikan kekosongan yang ditinggalkan Zinedine Zidane bulan lepas. Ini merupakan kali kedua dia diberi kepercayaan untuk mengendalikan kelab gergasi Spanyol itu. Ancelotti sebelum ini pernah menjadi pengurus Real sekitar 2013 hingga 2015 dan berjaya menjulang trofi Liga Juara-Juara bersama kelab itu pada 2014. Pengendali itu dijangka berdepan cabaran hebat untuk memulihkan kembali prestasi Real yang agak suram musim ini. Namun, dengan pengalaman luasnya membimbing kelab-kelab ternama seperti Juventus, Chelsea, PSG, Bayern Munich, AC Milan dan Everton, ia dilihat tidak mustahil. Ancelotti dijadual menandatangani kontrak dan diperkenalkan kepada media secara rasmi hari ini. Dari paparan itu menutup berita pagi. Fahami tujuan sebenar PKP dan bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Syahrul Islam. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi.
Salam sejahtera dan selamat pagi bersama saya Sharon Raymond Kisil dalam Berita Pagi Sabah, Rabu 2 Jun 2021. Kita mulakan dengan berita sedih ini. Keseronokan bermandi manda sekumpulan kanak-kanak dan remaja bertukar tragedi apabila 4 daripadanya ditemukan lemas. Insiden malang ini berlaku petang semalam di Pantai Gorongon, Kampung Contoh Petagas. 4 mangsa yang malang itu terdiri daripada 2 remaja perempuan berusia 13 dan 14 tahun, seorang remaja lelaki berusia 17 tahun dan seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun. 3 daripadanya merupakan adik-beradik. Memang dia orang biasa sini. Ya, biasa mandi-mandi di sini. Sebab rumah saya kawasan sini saja. Sebetulnya aku tidak ada di kawasan ini. Saya di KK. Dia orang telepon, kau datang sini, orang anak-anak kau lemas. Dalam kejadian berkenaan, dipercayai 9 kanak-kanak dan remaja tersebut sedang bermandi manda di pantai berkenaan sebelum kesemuanya hanyut di bawah arus. Bagaimanapun yang lain berjaya menyelamatkan diri dibantu orang awam. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim yang ditemui media memberitahu operasi cari lamat segera dijalankan selepas pihaknya menerima laporan kejadian. Membantu pihak bomba dan dalam masa yang sama PDRM juga berfungsi untuk menjalankan pemantauan pematuhan SOP. Kerana apabila berlaku tragedi seperti ini, ramai penduduk sekitar di sini yang datang. Operasi ditamatkan 9.45 malam. Alhamdulillah, keadaan air laut surut memudahkan pencarian di sekitar kawasan. Hampir jarak setiap mangsa adalah 50 meter. So, maksud dia di sini mereka dalam keadaan berkumpulan ketika itu. Sementara itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Syahelmi Yahya memaklumkan keluarga mangsa terlibat akan diberi bantuan. Kita akan mengulurkan bantuan perikemanusiaan kepada keluarga yang terlibat. Ya, kita ingin memberi nasihat kepada penduduk setempat untuk sentiasa berhati-hati dalam urusan aktiviti berkelah ataupun mandi laut di kawasan ini kerana memang daripada beberapa tahun kita ada sejarah di mana kejadian-kejadian lemas ada berlaku di sini. Beralih kepada perkembangan COVID-19, 4 lagi lokaliti dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD melibatkan daerah Kota Belud dan Tuaran. PKPD berkuatkuasa esok hingga 16 Jun. Lokaliti terlibat adalah Taman Nikmat, Kampung Pirasan dan Kampung Dundau di Kota Belud serta Kampung Simpangan Tuaran. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Mas Sidi Manjun, terdapat peningkatan kes yang ketara di ketiga-tiga lokaliti di Kota Belud dengan 8 kes direkodkan di Taman Nikmat, 7 kes di Kampung Pirasan dan 8 di Kampung Dundau. Manakala Kampung Simpangan merekodkan 8 kes positif. Sementara itu, PKPD di Lorong 2, Kampung Kongsi 8, Tawau ditamatkan hari ini, lebih awal daripada yang dijadualkan pada 12 Jun. Kementerian Kesihatan mengesahkan berlaku penurunan kes dan kluster terkawal manakala semua kes positif telah menerima rawatan. Semalam, Sabah merekodkan sebanyak 318 kes positif baru, menjadikan jumlah kumulatif 62,562. 1 kematian direkodkan di Tuaran. 8 daerah mencatat penurunan kes dan 7 daerah mencatatkan sifar kes iaitu Beluran, Telupit, Tongot, Pitas, Kota Marudu, Keningau dan Tambunan. Bagaimanapun, Datuk Mas Sidi berkata keberkesanan penurunan kes dalam membendung penularan pandemik COVID-19 adalah bergantung kepada kesungguhan komuniti dalam pematuhan prosedur operasi standard SOP Kendiri dan SOP yang ditetapkan kerajaan. Kementerian Kerja Raya KKR Sabah akan membentangkan hala tuju serta strategi jangka panjang untuk mengurus bekalan air di Sabah kepada Kabinet Negeri bulan ini. Ketika ini, kementerian masih menunggu laporan lengkap daripada juru perunding yang dilantik bagi menilai, memperinci dan menentukan langkah holistik yang perlu dilakukan untuk menangani isu bekalan air. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, menterinya Datuk Seri Bong Mukhtar memaklumkan hala tuju itu antara lain akan merangkumi usaha mengurangkan kadar air tanpa hasil negeri yang kini 57% disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kes kecurian air, paip bocor dan paip sudah terlalu lama. Air ini saya sedang menunggu juru perunding yang kita lantik untuk menentukan hala tuju air di Sabah ini. Dan saya akan bentangkan di Kabinet nanti. Sebab ini penting.
masalah air ini berlarutan. Setakat ini, Jabatan Air Negeri Sabah mengalami kerugian lebih 300 juta ringgit setiap tahun dan langkah pengkoperatan jabatan berkenaan juga adalah perlu bagi mengurus isu bekalan air di negeri ini secara lebih efisien, sistematik dan berkesan. Dalam sidang media sama, Datuk Bung memohon agar tanggungjawab memantau dan menyelenggara jalan-jalan di seluruh negeri diserahkan semula kepada kementerian tersebut. Ini sesuai dengan peranan kementerian berkenaan dalam memastikan jaringan pengangkutan di negeri ini berada pada tahap yang baik. Sebelum ini, tanggungjawab tersebut memang termasuk dalam tugas dan bidang kementeriannya. Bagaimanapun, baru-baru ini berlaku perubahan apabila Kementerian Kewangan mengambil alih tugas tersebut. Ketika ini terdapat 21,000 kilometer jalan yang diselia Jabatan Kerja Raya dan Majlis Perbandaran serta Majlis Daerah. Rakyat dinasihat untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa ke arah membendung kemudaratan kesihatan akibat pandemik COVID-19. Mufti Negeri Sabah, Datuk Haji Bungsu Alayas Aziz Haji Jaafar berkata, SOP dikuatkuasakan bertujuan mengekang penularan pandemik sebagaimana perintah Allah agar tidak meletakkan diri ke dalam kebinasaan. Kebinasaan yang dimaksudkan termasuk penyakit yang boleh memudaratkan kesihatan seseorang. Tambahnya, SOP yang disediakan adalah berdasarkan perbincangan dan kajian teliti pelbagai pihak berdasarkan kepakaran masing-masing bagi mengawal keselamatan rakyat keseluruhannya. SOP ini sebenarnya adalah hasil daripada kajian ahli-ahli perubatan dan ahli-ahli keselamatan yang bertanggungjawab mengawal keselamatan masyarakat, penyakit dan seumpamanya. Ada pakar-pakarnya yang sesuai pula dengan maksud ayat Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena rujuk orang-orang yang pakar. Beliau berkata demikian kepada RTM di Putatan. Dalam perkembangan sama, beliau mengajak masyarakat untuk terus mengikuti program imunisasi COVID-19 kebangsaan sebagai usaha mencegah penularan pandemik berkenaan. Susulan pelaksanaan sekatan penuh pergerakan di seluruh negara bermula semalam hingga 14 Jun depan, Majlis Belia Sabah MBS mencadangkan 10 perkara untuk dipertimbangkan kerajaan bagi meringankan beban golongan yang terkesan. Presidennya Ahmad Farid Sainuri berkata 10 perkara itu antaranya termasuklah menawarkan moratorium pinjaman bank selama 3 bulan tanpa syarat, bantuan tunai dan e-wallet ditambah dan diperluas selain memperkenal geran dan pinjaman tanpa faedah khusus kepada usahawan dan freelance belia wanita, golongan orang kurang upaya OKU dan pengusaha industri kecil dan sederhana IKS. Selain itu, MBS juga menggesa kerajaan menambah tenaga kerja dan keperluan lain bagi menambah baik kecekapan pengurusan kes yang dikenal pasti melalui talian Nur dan talian hotline yang lain bagi menangani jenayah kekerasan domestik dan jenayah seksual dalam situasi lockdown. Proses vaksinasi kepada rakyat yang telah mendaftar untuk pengambilan vaksin sama ada di kawasan bandar dan luar bandar juga perlu dipercepat di samping melaksana alternatif bagi membantu pendaftaran suntikan vaksin untuk penduduk di kawasan luar bandar yang tidak mempunyai akses internet yang baik. Ahmad Farid menyatakan demikian dalam kenyataannya di Kota Kinabalu selepas perbincangan dilakukan bersama badan bukan kerajaan NGO belia lain di bawah seliaan MBS. Dalam kenyataan sama, MBS turut menggesa kerajaan memperbanyak program kesedaran mental dalam kalangan masyarakat, memperbanyak rancangan pendidikan, motivasi dan keagamaan dalam siaran TV nasional, menyokong dan menyediakan dana tambahan khusus untuk pelaksanaan kempen derma darah serta menyediakan dana tanpa had percuma bagi membantu dan melancarkan lagi PDPR sepanjang sekatan pergerakan penuh dilaksanakan. Lebih banyak pembukaan sektor ekonomi yang dibenarkan sepanjang sekatan pergerakan penuh ketika ini disambut baik rakyat Sabah yang menyifatkannya sebagai mengutamakan keperluan rakyat. Ini kerana berbanding ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac tahun lepas, semua sektor ditutup sehingga ekonomi merundum dan pendapatan rakyat terjejas. Majoriti peniaga dan rakyat bersyukur dengan usaha murni kerajaan dalam bantu rakyat mengharungi krisis kesihatan dan ekonomi akibat pandemik COVID-19 kali ini. PKP kali ini 3.0 okey sikit. So sekarang ni dari segi ekonomi kita dibenarkan buka, lebih-lebih lagi dengan kami yang bayar gaji harian. Jadi sangat-sangat
okeylah. Open sudah kan, PKP 3.0 ni. For me, kalau untuk ekonomi punya sektor, kira okey lah. Untuk yang di atas, untuk cari makan ataupun peniaga kecil tu boleh cari makan lah. Kita semua mesti menjaga SOP dalam masa kami cari makan. Ya, dengan masa begini banyak peluang kita dapat pastikan masih ada income baik daripada langsung kosong. Kali ini BMCO cara dia ada bagus juga, hanya kita semua mesti menjaga SOP dengan sangat bagus. Saya harap semua orang stay home lah, jangan pergi mana-mana lagi. Itu sajalah. Kalau dari segi perniagaan kami betul-betul harap bisnes akan jadi bagus baliklah. Situasi dihadapi rakyat Palestin yang ditindas rejim Zionis terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Terbaru, hampir RM10,000 sumbangan tunai berjaya dikutip menerusi peduli Palestin daripada 7 buah masjid di daerah Sandakan. Masjid-masjid lain di daerah berkenaan disaran mencontohi inisiatif mewujudkan tabung membantu rakyat Palestin. Nasihat saya kepada pengurusi masjid dan ahli jawatan kuasa masjid agar dapat bekerjasama dengan pihak Jabatan Ahli Ehwal Agama Islam dan ambil peduli tentang hal saudara kita yang berada di Palestin untuk mereka mengambil inisiatif untuk menjalankan satu pekerjaan yang murni ini. Romzi ditemui RTM ketika penyerahan sumbangan wang tunai program Peduli Palestin berjumlah RM4,065 di Masjid Asmaul Husna, Kampung Tinusa 2, Sandakan. Sumbangan tersebut hasil kutipan masjid daripada penduduk serta jemaah sejak 2 minggu lalu menjadi bukti keprihatinan komuniti terhadap kesengsaraan dialami rakyat Palestin. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Kekal berada di rumah, terus patuh SOP. Saya Sharon Raymond Kisil, salam hormat. Aku gagal. adanya vaksin, kita mampu untuk memutuskan rantaian virus COVID-19. Marilah bersama-sama kita laksanakan tanggungjawab bagi memastikan negara bergerak bebas daripada pandemik ini. Muat turun aplikasi MySejahtera dan daftarlah sebagai penerima vaksin demi keselamatan kita dan orang sekeliling kita. Lindung diri, lindung semua. Salam hormat, berita Pagi Sarawak edisi Rabu 2 Jun bersama saya, Bumawin. Prosedur operasi standard SOP yang digariskan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu wajar dipatuhi dan menjadi garis panduan masyarakat Iban di kawasan Tubau Jelalong semasa meraihkan Gawai Daya. Dengan jumlah lebih 70 buah rumah panjang di kawasan Tubau dan Jelalong serta penempatan kebanyakannya di kawasan pedalaman sukar bagi pihak penguatkuasa menjalankan pemantauan berterusan.
Oleh itu, amat penting ketua kaum dan ketua masyarakat seperti tuai rumah dan ahli jawatan kuasa keselamatan kampung JKK Rumah Panjang memastikan penduduk mematuhi SOP yang ditetapkan. Ahli Parlimen Hulu Rejang Datuk Wilson Ugak Kumbong berkata, SOP tersebut bertujuan mencegah berlaku jangkitan COVID-19 dalam kalangan penduduk. Tang break ngajakuk kita banyak cara nul kita ngatul adat ngawak kita nak berampit ngosiko sama siko. Beliau berkata demikian ketika melakukan pemantauan dan pengedaran garis panduan sambutan Gawai Dayak JPBB Bintulu ke 6 buah rumah panjang di Sungai Sebutin, Sungai Seduan, Sungai Sujan dan Sungai Engkasu di Tubau. Kita itu sama belah nyaga nemiak, nyaga rakyat. Lebih lagi takut ke penyakit tu nyong rekai ngagai rumah panjai nyak utai kengai kita. Nanti udah nyangkit ngagai rumah panjai. Tu saya kami ke dia berumah panjai tu. Au tinyo di baik orang ke Bintulu, nyo di kurintian sebelah hospital nyen. Sepanjang musim perayaan ini, penduduk di rumah panjang kawasan Tubau yang tinggal di luar kawasan tersebut tidak dibenarkan pulang menyambut Gawai Dayak. Tambahan terdapat sekatan jalan raya ke kawasan Tubau oleh Polis Bintulu bagi memastikan tiada yang masuk ke kawasan tersebut tanpa permit kebenaran merentas daerah yang dikeluarkan oleh pihak polis. 3 sekatan jalan raya SJR telah didirikan di daerah Serikei bagi mengawal pergerakan keluar dan masuk sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Ketua Polis Daerah Serikei, Superintendent Awang Arfian Awang Bujang berkata, SJR berkenaan didirikan di Jalan Meranti, Jalan Repuk dan Kilometer 12 Jalan Utama Serikei, Seratuk di Jakar. Jelas Superintendent Awang Arfian, pelaksanaan SJR ini bagi memastikan orang awam tidak sewenang-wenangnya untuk masuk dan keluar tanpa alasan yang munasabah. Selain itu, 5 pemeriksaan snap check juga dilakukan di Jalan Baji Sentebu, Jalan Masjid Baru, Jalan Repok, Jalan Nyelong Bypass dan Jalan Getah. Kira-kira 90 anggota telah dikerahkan bagi tujuan pemantauan berkenaan. Dalam pada itu, Superintendent Awang Arfian yang dihubungi pemberita RTM menasihati orang awam untuk tidak keluar dari rumah jika tiada kepentingan dan urusan penting dalam tempoh PKP ini dilaksanakan. Tindakan tegas akan diambil sekiranya gagal mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Gawai 2021 sudah pasti tidak semeriah 2 tahun yang lalu. Kebanyakan rumah-rumah panjang sunyi dan tidak ada penduduk yang tinggal di bandar dibenarkan pulang menyambut gawai di rumah panjang. Senario ini dapat dilihat di rumah panjang kawasan Tubau Bintulu. Gawai Rumah Licong Anak Along, pematuhan terhadap garis panduan sambutan gawai yang ditetapkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri wajib dilaksanakan. Rumah panjang mereka yang hampir siap juga telah mempunyai bekalan elektrik. Melalui sistem grid itu, sunyi dan kurang daripada 25 orang penghuni berada di situ. Setegal kendak dasuh kupulai, laban sedak tu mayuh gawak di kawasan Menua Bukai. Nade tentu di rumah panjai, jadi kak pulai, nak tahu pulai, jadi lak ke sidak tu, nak pulai, jadi tok me penyampau tubuh ke kami ke bisi ditinggal di rumah panjai. Upacara miring langkau ampun dengan jumlah 10 orang penghuni dipatuhi sepenuhnya. Ia juga simbolik sambutan Gawai Dayak serta acara ritual memastikan kesejahteraan penduduk serta rumah panjang dijauhi bala penyakit. Jadi sari tu kami ngau asti gaga ngau nangka oleh rumah panjai itu ngampun ke penyakit COVID lalu ngayan ke perangkap piring ke depedak kita ke bakal ke bisi itu nyalai sari tu menyuntuh kadat iban kagi dikena kita berapa tahun ke ngelama-lama tu kita endang segi bisi adat ngampun ke semua penyakit ngau ngampun ke semua utai bukai terlebih lagi maya ke gawai serentak begitu. Tuai Rumah Licong berharap tahun akan datang pandemik COVID-19 dapat diputuskan rantaiannya bagi membolehkan sambutan Gawai Dayak diraih seperti kebiasaan.
Memasuki tahun kedua, Hari Gawai Dayak disambut dalam norma baharu dan juga semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Meskipun diselubungi perasaan sedih kerana tidak dapat menyambut gawai bersama keluarga, namun bagi pengurus YFM Iban RTM Kuching, Monica Midi, keselamatan keluarga di kampung halaman diutamakan bagi mengelak jangkitan COVID-19. Menyambut gawai berseorangan dan tidak dapat balik ke kampung halaman di Rumah Panjang Sumil Banting Lingga, beliau hanya menyambut secara sederhana dengan meluangkan masa menghias rumah untuk menghangatkan suasana perayaan. Katanya beliau tidak dapat berhubung dengan ibu bapanya secara panggilan video berikutan tiada jaringan internet di Rumah Panjang dan hanya berhubung dengan adik-beradik sahaja. Malah situasi kini juga berbeza. Ekoran Rumah Panjang Sumil Banting Lingga kini sedang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan susulan penularan kes jangkitan COVID-19 dan sudah tentu ia menjadi kerisauan terhadap dirinya tentang keselamatan ibu bapanya di kampung. Seperti masyarakat Dayak lain, setiap perayaan Gawai Dayak sudah tentu banyak aktiviti di Rumah Panjang bagi memeriahkan suasana perayaan. Namun kini semuanya tidak dapat dilakukan dan suasana itu amat dirindui, terutama ketika menyambut bersama keluarga pada malam 31 Mei. Gawai di Rumah Panjang antara keadaan yang paling dirindui, terutamanya malam 31 bersama keluarga, bersama saudara mara dari pelbagai tempat. Dan semasa gawai itu kita melihat banyak permainan tradisional yang dipertandingkan, terutamanya pertandingan tradisional yang jarang generasi muda lihat. Beliau memberitahu demikian dalam temu bual Cerita Pagi Sarawak menerusi Selamat Pagi Malaysia di TV1. Sambutan Gawai Dayak di Sarawak hanya dibenarkan disambut bersama ahli keluarga serumah sahaja dan aktiviti ngabang gawai dilarang ketika PKP ini. Kitai Datai Baru. Harap terus mujur dalam pengawal di kerja. Terima kasih bagi petara. Laba udah beri rezeki serta berkat ke tahun tu. Ingat atur perintah sepemajai PKP Gawai. Anang bergelumuk berbalamayu. Anda tahu ngabang ngagai pangan diri. Nyaga diri, nyaga semua orang. Seruran nyitih ke SOP PKP ngau cara penghidup baru. Nyemak palsu dari rumah, kena sekabung hidung ngau mulut. Ingat, jaga takah antara pangan diri. Ngajiah ke kitai bertuah berlimpah, semampai berjaga ke pengerai ngau pengelikun diri. Bergempuang kitai munas ke penyakit COVID-19. Anang takut bertujuk vaksin ke terabai pengerai kitai. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua. Besok kembali, baik perkembangan COVID-19. Sarawak mencatatkan 703 kes baru positif COVID-19 malam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan media memaklumkan daripada jumlah itu 458 atau 65.15% kes telah dikesan di daerah Kuching, Bintulu dan Miri. Dengan penambahan kes baharu positif yang direkodkan semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 48,032. Daripada 703 kes baharu yang dilaporkan, seramai 93 orang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan COVID-19 semasa saringan dijalankan. Manakala seramai 539 orang adalah terdiri daripada individu yang telah diberi arahan perintah kuarantin. Sementara itu, terdapat
6 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 dilaporkan melibatkan mangsa berumur 27 tahun hingga 77 tahun. Manakala Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan satu kluster baharu iaitu kluster Jalan Haji Lampan Miri. Kluster tersebut merupakan kluster tempat kerja yang dikesan di sebuah premis makanan dan hiburan di Jalan Haji Lampam, Bandaraya Miri. Selain itu, 3 kluster ditamatkan setelah tiada kes baharu dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Dalam pada itu, 10 lokasi dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, 3 lokasi dilanjutkan PKPD, manakala 8 lokasi ditamatkan PKPD. Masyarakat di Sarawak menyambut baik pengumuman program strategi memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan atau pemerkasa tambahan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Bantuan berkenaan sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup, terutama kepada mereka yang terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 sehingga 14 Jun ini. Dalam keadaan ekonomi kita yang merosot tu, kita telah dapat bantuan dari kerajaan juga lah. Bantuan BPR, macam-macam lagi bantuan lah diberi setidaknya dengan kita. Jadi kita sebagai rakyat tu pun patut nolong kerajaan juga lah. Banyak-banyak bersyukur dan rakyat PM kata orang banyak prihatin kata orang. Prihatin kepada masyarakat. Kita nampak keadaan di Malaysia tu begitu baiklah kerjaan kita. Kita sokonglah kerjaan kita. Akan menerima bantuan diberi oleh kerajaan. Saya rasa terima kasih. Pemerkasa Plus berlandaskan 3 maklumat utama merangkumi mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam, meneruskan agenda prihatin rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Bantuan demi bantuan telah disalurkan oleh kerajaan bagi membantu golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Apa yang penting bagi rakyat Malaysia adalah sama-sama berjuang untuk melandaikan lengkung penularan COVID-19 dalam negara dengan membantu memberhentikan rantaian penularan jangkitan. Stay at home. Kita jaga kita, stay at home. Lah kita jaga kita lah. Kita jaga kita pun. Kita harus stay di rumah. Stay at home. Baik saudara, sekian berita pagi Sarawak. Selamat Hari Gawai ngagai semua raban bangsa Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Ingat, jaga jarak fizikal dan patuhi SOP. Lindungi semua, lindungi diri. Salam hormat.